semoga ruh mereka bersama dengan orang yang soleh dan solehin. Soalan saya nombor 12. Ya betul, terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Tan Sri Betul. Untuk makluman Yang Berhormat, serpihan tayar lori yang berada di lebuh raya adalah berpunca daripada kegunaan tayar celup yang tidak mematuhi piawaian, mudah pecah dan tertanggal, dan kebanyakannya digunakan lori bermuatan berat untuk perjalanan jauh. Pihak Kementerian Kerja Raya melalui Lebuh Raya Malaysia LLM sentiasa prihatin terhadap keselamatan pengguna lebuh raya dan telah mengarahkan syarikat konsesi lebuh raya untuk membuat rondaan dengan lebih kerap bagi memastikan tiada objek atau halangan yang terdapat di atas lebuh raya, termasuk serpihan tayar lori demi keselamatan penggunaan lebuh raya. Selain itu, perkara-perkara berikut juga dilaksanakan oleh syarikat konsesi. Rondaan rutin oleh pasukan ronda dilaksanakan mengikut pusingan yang ditetapkan. Pemantauan lebuh raya turut dilakukan melalui CCTV yang terdapat di beberapa lokasi tertentu dan diselia oleh Pusat Kawalan Trafik Konsesi yang beroperasi 24 jam sehari. Sekiranya terdapat objek atau serpihan tayar yang menghalang lalu lintas, operator di Pusat Kawalan Trafik Konsesi akan memaklumkan kepada pasukan peronda lebuh raya untuk melakukan kerja pembersihan dengan segera. Sesi perbincangan dengan pihak JPJ juga diadakan secara berkala bagi penyelesaian penggunaan tayar celup yang tidak mematuhi piawaian, mudah pecah dan tertanggal. Syarikat konsesi juga melakukan kerja-kerja penyelenggaraan dan pembersihan lebuh raya secara berkala bagi memastikan lebuh raya bersih daripada sampah sarak dan selamat digunakan. Pengguna-pengguna juga digalakkan untuk membuat aduan halangan ataupun kerosakan lalu lintas dengan menghubungi talian hotline lebuh raya yang terlibat. Terima kasih Tan Sri Betul. Sila dulu terangkan. Terima kasih Ketua. Terima kasih Terima Menteri, sahabat saya jawapan yang begitu detail. Persoalan saya ialah oleh kerana kesalahan ataupun kemalangan tersebut tidak boleh dituntut dengan pelaksanaan ataupun pihak sesi, apakah bentuk kemalangan yang pengguna boleh tuntut apabila berlaku di lebuh raya, dan setakat ini berapakah jumlah tuntutan tersebut yang telah pun diluluskan kepada pengguna? Dan yang ketiga, sedar atau tidak KKR bahawa kemalangan ini juga disebabkan oleh keadaan lebuh raya yang gelap? Kerana di lebuh raya, terutamanya di IPT2 tu, yang terlalu terang, terang benderang, yang terlalu gelap, gelap gelita. Di apa pandangan ataupun tindakan oleh KKR untuk mengatasi masalah tersebut? Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Betul. Sebenarnya berlaku kemalangan ini berbagai-bagai punca yang disebabkan oleh beberapa perkara. Ada ketikanya kalau kita melihat sendiri dari segi tuntutan tersebut, sudah pastilah kita melihat apakah sebenarnya yang berlaku disebabkan kemalangan itu. Ada kemungkinan kecuaian, ada kemungkinan mengantuk dan sebagainya. Tetapi walau bagaimanapun, syarikat konsesi yang mempunyai tanggungan ataupun boleh menanggung rugi secara obligasinya, kerajaan pihak pemandu tersebut boleh menuntut kepada pihak konsesi tersebut termasuk dalam perjanjian sekiranya kemalangan itu disebabkan oleh pihak konsesi itu sendiri. Dan antara lainnya, pengguna mestilah membuktikan bahawa kesalahan itu berpunca daripada dilakukan oleh pihak konsesi itu sendiri, tidak mengambil tindakan dengan segera disebabkan kemalangan tersebut. Banyak kes yang konsesi membuat bayaran disebabkan oleh kecuaian mereka seperti lopak, berlubang dan sebagainya. Dan pada masa bolehlah membuat tuntutan tersebut sekiranya perkara itu disebabkan oleh sememangnya berlaku disebabkan oleh jalan raya tersebut sendiri. Tetapi kalau mengantuk, nak tuntut juga, kita pun akan siasat laporan-laporan tersebut, tuntutan-tuntutan tersebut. Tidak terserah kepada menuntut secara tersebut, kita akan terus membayar. Jadi untuk pengetahuan yang berhormat, bahawa sekiranya berlaku perkara tersebut, bolehlah
mendapat khidmat supaya boleh menuntut bayaran tersebut. Dari segi kegelapan tersebut sudah pastilah kami akan pantau secara keseluruhan dan sekiranya terdapat perkara yang dilakukan oleh yang dikatakan oleh Yang Berhormat tersebut, kalau boleh laporkan kepada kami lebih baik dalam aduan hotline ataupun secara bersurat. Yang Berhormat selalu berulang-alik daripada Terengganu melalui LPT 2, 3 dan kita boleh mengambil tindakan secara terus. Dan dari segi jumlah tersebut, saya minta maaf Yang Berhormat, saya tidak ada data dan saya akan beri Yang Berhormat data tersebut secara bertulis. Terima kasih, Tan Sri Betul. Terima kasih. Saya jemput Jelutong. Terima kasih Tan Sri Speaker, selamat pagi, memberikan peluang kepada Jelutong untuk tanya soalan tambahan. Adakah kerajaan mempunyai apa-apa rancangan masa panjang untuk membina lingkaran lebuh raya yang lain? Kerana saya mendapati bahawa bila musim cuti sekolah ataupun musim perayaan, ada yang bertolak daripada Ipoh nak sampai ke Pulau Pinang pun sampai 5-6 jam, kesesakannya begitu teruk. Bayangkan kalau ada keluarga yang datang daripada Johor Bahru nak menyambut Hari Raya atau Raya Cina ataupun Deepavali dan Christmas, nak pergi ke Perlis 10 jam atas jalan raya. Jadi saya nak tanya kepada Timbalan Menteri dan Kerajaan, adakah apa-apa cadangan untuk membina lingkaran-lingkaran? Kalau bukan lingkaran jalan raya yang panjang dari satu lokasi ke lokasi, mungkin lingkaran jalan raya yang pendek, menghubungi beberapa negeri di antara umpamanya Pantai Timur. So saya mohon perkara ini diberi perhatian, kerana bayangkan kalau seorang wanita yang mengandung terpaksa mengharungi perjalanan daripada Johor Bahru ke Perlis dalam beberapa jam di mana tidak ada perhentian-perhentian. Saya cuma minta perkara ini diberi perhatian, Timbalan Menteri. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Betul. Saya jangka tadi apabila Yang Berhormat daripada Hulu Terengganu bertanya soal kes, saya ingat tadi sebagai seorang peguam akan bangkitkan soal kes, tetapi dia bangkitkan soal lingkaran. Lingkaran ini sebenarnya banyak dalam perancangan kami. Umpamanya yang dinyatakan oleh Jelutong sebentar tadi, kalau contoh daripada LPT, Lebuh Raya Pantai Timur, yang akan menghubungkan dalam perancangan kami, menghubungkan antara Pelangai sehinggalah ke Negeri Sembilan dan juga ke Johor. Umpamanya dalam perancangan dan sedang kita membuat kajian peringkat awal. Maknanya apa yang dinyatakan oleh pihak Jelutong itu sememangnya ada dalam perancangan kita. Sebab kita tahu kalau kita tidak bina lingkaran-lingkaran utama seperti ini, akan berlaku kesesakan. Saya tahu dari Johor, kalau hujung minggu ataupun musim perayaan, kalau dari utara lebih parah lagi sebenarnya, dia punya kesesakan jalan. Dan soalan 5 tadi sebenarnya sepatutnya saya jelaskan lebih lebar, tapi ketidakhadiran rakan kita daripada kapal. Patutnya itu dari sebelah penerangan saya daripada sebelah utara. Tetapi dari segi sebelah yang dinyatakan oleh Jelutong daripada Johor dan sebagainya, itulah salah satu perancangan yang boleh menghubungkan terus ke Putrajaya. Maknanya memendekkan perjalanan daripada Lebuh Raya ke Johor dan akan masuk ke Putrajaya dan sehinggalah ke beberapa lingkaran lagi yang kita sedang dalam perancangan dan sedang membuat kajian untuk kita laksanakan di masa-masa hadapan selepas ini. Terima kasih Yang Berhormat Jelutong.